Okay, kita start. Kita nak go through one last example daripada topik cert sebelum kita masuk logaritma. So kita tengok contoh 17 daripada buku teks. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah rumah berbentuk piramid. Bahagian hadapan rumah itu berbentuk segitiga. Okey, bahagian depan rumah tu saja, tak termasuk tapak, bahagian depan saja. Dan keluasan dia seperti yang dia nyatakan tu, 20 √3 tolak 4 meter persegi. Dengan panjang tapak dia 4 tambah 4 √3 meter. Cari tinggi bahagian hadapan rumah yang berbentuk segitiga tu dalam bentuk A tambah B √3. Dengan A dan B adalah nombor nisbah. Alright. Kita tengok contoh 17 sekejap. Contoh 17, piramid. Dia nak tengok bahagian depan tu saja. Okey, bahagian depan je saja. Dia kata apa? Luas dia A. A. Luas dia, area ialah 20 √3 tolak 4 meter persegi dan dia punya panjang tapak. Panjang tapak dia ialah 4 tambah 4 √3 meter. Okey, dia semua cari tinggi. Maksud saya tinggi. Apa dia? Dia serius dia tinggi. Dia suruh dia tinggi saja. Alright. So luas segitiga. Dia punya formula apa dia? Formula dia adalah setengah darab tapak. Darab tinggi. Okey, ini dia punya, ini general lah. Ini kalau tak tahu lagi tak tahu nak cakap lah. Ini adalah luas segitiga. Setengah darab tapak, darab tinggi. Okey, now kita tahu luas, kita tahu tapak. Tinggi kita tak tahu. Alright, let's put semua informasi ni yang dia beri ni ke dalam equation ni. Dalam persamaan ini. Luas dah dapat, panjang dah dapat. So kita letakkan saja. Ini cara kita untuk meletakkan semua informasi dia supaya mudah nampak. Jadi luas apa dia? Luas ialah 20 √3 tolak 4. Iaitu bersama dengan 1/2 darab dengan tapak. Tapak apa dia? Tapak ialah 4 tambah 4 √3. Darab tinggi. Tinggi kita bagi simbol T. Okey. Now, kita nak cari T. T berapa? Jadi kita kena buat apa? Kita kena susunkan balik ke semua ni. Kita letakkan T tu sebelah kiri. So jadi apa? Kita letak T sebelah kiri. Tanda sama juga dan yang lainnya kita letak di sebelah kanan. So macam mana dapat? 20 √3 tolak 4 dibahagikan dengan 4 tambah 4 √3. Okey, ini boleh ikut tak Megat? Ya, cikgu tengah break. Ini faham? Okey. Okey, good. Faham okey? Okey, now. Alright, ini kalau kita permudahkan semua ni, kita akan dapat jawapan dia. Alright. Mula sekali, kita tengok macam mana kita nak bagi dia lebih mudah lah. Kita rasanya kat sini, obviously kita boleh fakturkan numerator. Kita fakturkan yang atas ni. Dan bawah ni pun kita fakturkan juga. Okey, ini disiplin orang yang buat matematik. Dia apa-apa pun kita nak mudahkan, kita fakturkan dulu.
Jadi T adalah bersama dengan 2. 2 darab apa? Okey, 20 dengan 4. Apa common factor? Apa faktor punya? Iaitu 4 lah. Jadi sini jadi tinggal 5 root 3 tolak 1. Ini boleh faham macam mana saya dapat 4 ni? 5. Faham kan? Okey, straightforward Dan bawah ni pun juga sama juga. Kita boleh faktorkan 4 keluar. Jadi 1 tambah root 3. Ini faham? Okay, good. Next. 4 dengan 4. 4 bagi 4 jadi 1. So, kita buang 4. So, yang tinggal ialah 2. 5 root 3 tolak 1. Bawah ni ialah 1 tambah root 3. Okey. Ini kita dah simplify. Apa kita perlu buat sekarang? Kita nak darabkan dengan dia punya apa? Dia punya conjugate. Okay, dia punya conjugate. Jadi kita darab apa? Daripada minggu lepas punya lesson iaitu 1 tolak root 3 per 1 tolak root 3. Sebab kesemua ni bersama dengan 1. Jadi kita boleh darab saja. Okey. Now. Bersama dengan berapa? Okey. Atas ni kita darab 5 root 3 tolak 1. 1 tolak root 3. Bawah ni sebab dia conjugate, kita dapat apa? 2 conjugate dapat darab jadi 1 tolak 3. Senang cerita. Alright. Okay. So atas ni 2. Kita darabkan, kita expandkan ni. Iaitu mula-mulanya 5 root 3 dengan ni dan 5 root 3 dengan 3. So dapat apa? 5 root 3. 5 root 3. 5 darab 3. 5 darab 3. Ni keadaan tolak 5 darab 3. Okey, itu first part. Kemudian yang ini pula. Jadi negatif 1. Jadi negatif 1. Kemudian tambah root 3. Root 3. Sebab dia ingat ini ada negatif, ini ada negatif sensitif sikit. Jangan kita tertinggal. Yang ini negatif ni selalu tertinggal ni. Kena ada negatif tu. Jadi dia negatif kat sini, dia jadi positif kat sini. Dan bawah ni jadi tolak 2. So now what's next? Immediately kita boleh potong ni. Tapi yang negatif ni tak boleh potong tau. Negatif tu ada lagi. Okay. Negatif tu ada. So kita letak sekejap. Kita letak negatif tu di hadapan. Okay. Sekarang kita selesaikan yang lain ni. Kita ambil semua term yang serupa. Yang ni minus tolak 5 darab 3 jadi tolak 15. Tolak 1. Jadi tolak 16 kan? Jadi tolak 16. Siap-siap saya berbual lah. Okay, now 5 root 3 campur root 3. Jadi apa? 6 root 3. Jadi 6 root 3. Yang kat bawah ni dah tak ada dah So tak payah tulis dah. Okay, sekarang kita ada negatif sini. Better lah kita bawa masuk. Dia jadi apa Dan? Jadi 16 tolak 6 root 3. 16 tolak 6 root 3. Jadi ini jawapan dia. Kalau nak bagi dia, nak faktorkan dia boleh juga. Ini pun dah diterima dah jawapan ni.
Kalau nak difaktulkan, kita boleh bawa keluar 2. 18 tolak 3 root 3. 18 pula dah. 8. 8 tolak 3 root 3. Jadi ini jawapan dia. Dan jangan lupa tinggalkan letakkan unit untuk T. Okey, boleh ikut? Boleh. Okey. Kita tengok ada tak soalan yang berkaitan dengan tu. Oh, ada contoh 18 lagi Okey, kita tengok contoh 18. Ada 2 contoh bukan satu saja Okey, contoh 18. Okey. Ni suruh selesaikan. Sekejap Okey. Dia suruh selesaikan. Apa yang kita selesaikan? X tolak 4 root X tambah 3 bersama dengan kosong. Okey. Kalau disuruh selesaikan maksudnya apa? Maksudnya disuruh cari X ni nilainya berapa. Itulah maksud dia. Bila disuruh selesaikan, ini selesaikan. Selesaikan. Okey, ini complicated sikit Complicated sikit. Macam mana kita nak selesaikan ni? Kita nak dapatkan nilai X, tapi di sini kita ada X dan ada root X. Dia jadi satu sedikit complicated lah. So mana cara dia? Cara dia ialah kita fakturkan. Okey, macam mana nak fakturkan? Boleh buat buat pemfakturan tak, Megat? Tak boleh. Tak boleh? Okey. Saya letak kat sini contoh, katakanlah saya bubuh A A kuasa 2 tolak 4A tambah 3. Ini boleh tak difakturkan? Itu je A. Boleh tak kita fakturkan? A ke? A. Ini A. A kuasa 2 tolak 4A tambah 3. Kalau kita fakturkan jadi macam mana? Jadi tak tahu. Tak tahu. Pemfakturan ni, ini basic skill ni. Ini kena bagi cekak ni. Pemfakturan ni satu yang wajib kita tahu. Ini kita dah belajar form 3 dan sebelum rasanya. Ya ke? Form 3 ke ataupun form 4 baru belajar? Tak ada, form 3. PT3 punya level ni. Okey, pemfakturan ini A Jadi kita buat A kat sini dengan A kat sini. Sebab A darab A jadi A kuasa 2. A darab dengan A dapat A kuasa 2. Jadi kat situ mesti ada A. Dan kita tengok produk root 3. Produk root dia mestilah 3 dan 1. Dia punya tanda ni kita jangan lagi. Kita tak tahu lagi sama ada tolak atau campur. Kita tengok dia punya sum of root. Sum of root tolak 4. Jadi kalau kita ada 3 dan 1, macam mana kita nak campurkan supaya dia jadi tolak 4? Campurkan supaya sudah tentulah tolak dan tolak.
Okey ni. Okey tak? So yang atas tu X tolak 4 square X tambah 3. Dia punya root X. Okay, saya try. Okey, ini pemfaktoran ni. Ini boleh ikut tak ni? Oh, boleh tu. Itu pemfaktoran. Ini saja saya bubuh contoh aja, contoh tepi Sebenarnya saya nak faktorkan yang ni. Ini yang nak faktorkan. Apa yang saya buat? Sebenarnya sekejap tadi saya letakkan A ni adalah bersama dengan saya letakkan root X ni adalah bersama dengan A. Saya punya A macam biasa nampak macam 9. Okay. Root X adalah bersama dengan A. Okay, kita ambil balik equation ini tadi. Kita boleh faktorkan jadi macam mana? Root X. So X kat dalam tu jadi root X. Jadi root X. Dan sum of root dia, product of root dia 3. Jadi 3, 1. Dan dia punya sum of root negatif 4. Jadi tolak 3, tolak 1. Okey. Dapat Jadi kita ada dua solusi sekarang ni. Kenapa? Sebab kita ada product of dua ungkapan yang bersamaan dengan kosong. Dua ungkapan didaratkan jadi kosong. Bermaknanya apa? Bermaknanya root X tolak 3 adalah bersama kosong atau root X tolak 1 adalah bersama kosong. Okey, jadi kita selesaikan kedua-duanya sekali. So sebelah kiri ni root X adalah bersama dengan 3. So kalau kita nak cari nilai X, kita buat apa? Kita kuasa 2 lah sebelah kedua-dua belah. Jadi X adalah bersama dengan 9. Sebelah kiri pula sebelah kanan root X adalah bersama dengan 1. Jadi seperti biasa kita kuasa 2 kan kedua-dua belahnya. So jadi X adalah bersama dengan 1. Jadi solution dia apa dia? Penyelesaian dia adalah X adalah 1 atau X adalah bersama dengan 9. Ini jawapan dia. Boleh ikut tak Megat? Boleh. Jadi ini cara kita nak selesaikan persamaan yang mudah. Ini persamaan mudah ni tau untuk set. Belum yang complicated lagi. Hanya satulah kemungkinan dia punya cabaran di sini ialah untuk memfaktorkan. Kenapa dia jadi cabaran? Sebab bentuk dia ni. Bentuk dia ada X dan root X. Dia akan mudah sekiranya kita bayangkan root X tu sebagai A. Jadi sebab itulah saya buat ekspresi ini sekejap tadi untuk memudahkan supaya kita tak bercelaru. Okay. Alright Ada soalan tak? Okay, good. Okay, kita tengok latih diri 4.8, 4.8. Mana satu kita nak buat? Saya buka juga di sinilah supaya nampak. Okay, Megat cuba buat soalan nombor 1 dulu. Nombor 1.
60. Nak memudahkan ni, lukislah gambar segitiga tu. Baik. Lebih kurang. A, B, B, C. Kecuali C. Right. A, B, C sin A. B, C sin A. Okey, ni ada dia ni soalan ni ada multidisciplinary ya. Dia ada penyelesaian segitiga dan juga trigonometri dalam satu soalan set. Cari sudut satu kalau dia berpandang. Saya punya audio okey kat sana tak ada noise dah macam Okey. minggu lepas. Okey Okey.
Sampai Apa dia? kalau soalan sini kurang jadi Tak dapat Okey. Macam saya dah beritahu tadi, dia soalan ni dia perlukan multidisciplinary punya knowledge. Satu, ini topik dia apa tak? Saya tak ingat. Rasanya penyelesaian segitiga kot. Penyelesaian segitiga kalau tak silap. Dalam ada belajar tak penyelesaian segitiga dalam silibus 4.4? yang mana? Sine rule. Hukum sine. Ini kita panggil ni sebagai hukum sine. Hukum sains dia. Hukum sine. Hukum sin lah dalam bahasa Melayunya. Ada tak belajar tentang ni? Ingat Ada. tak? Ada kan? Formula ni betul tak? A bersama dengan BC sin A ni. Sekejap saya Google sekejap. Ini memang betul lah. Tapi manalah tahu pokok silap. A bersama dengan BC sin A. Tak ada. Ini area of triangle. Sekejap. Sin. Sekejap Baik. Sine rule. Hukum sine. Saya nak cari balik. Saya risau kot saya tersilap ya. Oh ni cosine rule. Sine rule ini. Cosine A, BC. Finding sine. So okay, cosine rule. Cosine rule kot ni. Sekejap Finding sine, finding angle, cos A. Okay, saya silap lah. Dah terlupa lah pula. Okay, ni dua ni. Okay. Kita letak balik dekat sini A, BC sin A ni hukum sin ke? Okay, kita cuba saya delete yang ni sekejap Kena buka buku balik ni, tengok balik. A sama BC sin A ni rasa macam betul. Tapi cari tak jumpa pula. Alright. Cosine rule ada pernah ada ingat? Kosin. Hukum cosine. Ada belajar kan? Hukum kosin. Iaitu A besar kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Ini sekiranya kita ada, ini hukum cosine hukum cosine. Cosine macam ni bahasa Melayu macam ni ke? Alright. Macam ni lebih kurang. Kalaulah ini A, jadi ini adalah A, B dan C. Alright. Apa yang boleh kita buat, kita applykan saja ke dalam hukum cosine ni. Ke dalam masalah kita tadi tu. Okay. Alright. So, kalau kita masukkan formula ni, hukum cosine ni ke dalam masalah kita tadi ni, kita gantikan AC kuasa 2. Ini adalah yang kita nak cari ni, AC ni. Panjang kita nak cari ialah ikonnya AC. Jadi AC kuasa 2 adalah bersama dengan
AB kuasa 2 tambah BC kuasa 2 tolak 2 AB BC cosine 60 ni tadi. Okey, cosine 60. Okey. First of all, ini bukan first of all, ini yang kedua pula. Cosine 60 berapa? Hmm. 0.5. Berapa? 0.5. 0.5. Alright, ataupun 1/2. 1/2. Saya boleh suka guna guna pecahan. Cosine 60 adalah 1/2. Okay, good. So kita gantikan AC yang kita nak cari. AC kuasa 2. BC kuasa 2. BC berapa? BC ialah 4√3 kuasa 2. AB sorry. BC pula dah. AB ialah 3√3 kuasa 2. Kemudian BC ialah 4√3 kuasa 2. Tolak 2 darab dengan AB. AB apa dia? 3√3. BC apa dia? 4√3 darab dengan 1/2. Okay, immediately kita nampak 2 ni dah boleh cancel. 2 darab 1/2 sama dengan 1. Okay, next. 3√3 kuasa 2 jadi berapa? Jadi 3 darab 3. Bukan 3 darab 3, 9 darab 3. 3 tu. 3 kuasa 3 kuasa 2 jadi 9. √3 kuasa 2 jadi 3. Jadi 9 darab 3. Jadi 9 darab 3 tambah 16 darab 3. Tolak. Okey, 3 darab 4 jadi 12. 3 darab 3 jadi 3. Okey, boleh ikut so far? Boleh. Okey, 9 darab 3 sama dengan 27. Tambah 16 darab 3 jadi berapa ni? 48 48. 48 kan? Ini 12 darab 3 jadi 36. Tolong campur kan? 39. 39. Ya. Oh ya. AC tadi kuasa 2. Jadi AC ialah punca kuasa 2 bagi 9. Dalam cm. Tapi ini belum mudah lagi. Kita permudahkan. Jadi macam mana? Boleh mudahkan tak? 39 ni? Boleh tak dimudahkan? Tak boleh. Tak boleh dah? 3, 1, 3. Oh, tak boleh dah Tak boleh dah. Cuba tengok tak jawapan belakang betul tak? 39 cm jawapan dia. Jawapan belakang, jawapan buku. Betul. Betul kan? So ini jawapan dia. So boleh ikut tak? Boleh. Jadi itulah. Apa dia? So formula memang kena ingat. Formula cos. Ya, betul. Sin cos. Bukan hukum sin benda lain. Saya pun dah terlupa dah. Hukum cosine. Hukum cosine yang kita kena gunakan. Alright. Dan dia kena guna dua benda lah yang luar daripada topik cert, iaitu hukum cosine tadi dan juga trigonometri. Cosine 60 adalah sama 1/2. Jadi itu kena ingat. Alright. Boleh faham ni? Oh ya. Okey. Cuba nombor 2 pula.
Ada orang buat kerja kat rumah, kerja tukang Kat tiket. Ya. Yang A dapat dah? Tengah buat ni. Tengah buat, okey.
Ya. Kalau negatif 10 root 2 tambah 10 root 2 dia jadi root 2 juga terus kosong. Macam mana? Negatif 10? Root 2 Aha. tambah 10 root 2. Ini. Nah, dia jadi kosong lah, jadi root 2. Jadi kosong. Oh, dapat Dapat apa? A. A dapat 17 17 per 2. 17 Per 2. 17 per 2 cm square. Okey. Sekejap. Alhamdulillah. Kat sini sekejap kita tengok. 1/2 tapak apa? Tapak ialah 5 tambah 2 root 2 dan tinggi adalah 5 tolak 2 root 2. Conjugate saja ni 1/2 dalam ni jadi 25 tolak 8. Kan? Betul. 25 tolak 8 jadi 17. 17. 17 per 2. Jadi betul lah. cm squared. Jangan lupa bawa cm squared sebab ini luas. Okey. cm kuasa 2. B pula. Kita nak cari panjang AC. Ni guna teorem Pythagoras je, tapi dia mungkin panjang jugalah nak selesaikan sebab kuasa 2 tu. Cikgu. Ya. Yang Dapat dah? yang ni kan ada kunci ada consider kat luar.
So dia kuasa 2 kan 5 sekali. Macam mana? Macam ni ke? Macam tu? 5 tu kena kuasa 2 sekali. 5 kena kuasa 2 juga lah. Ini kita guna formula ni balik lah. Jadi A kuasa 2 tolak 2 AB tambah B kuasa 2. Ingat tak ni? Oh yang terus. Kita guna formula ni. Ini expansion expansion. Jangan juga expansion ni sebab ada 2 expansion tu. Dapat ya? Dah berapa? Punca kuasa 266. 66. Okey, kita try buat Okey, kita guna teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras ni tahu kan? Alright, ini belajar tingkatan 1 ke? Tak tahu, tak ingat dah. BT3 level lah. Teorem Pythagoras. Okey, AC kuasa 2 bersama dengan AB kuasa 2. Jadi apa dia? 5 tolak 2 root 2 kuasa 2 tambah BC kuasa 2 iaitu 5 tambah 2 root 2 kuasa 2. Kita selesaikan. Okey, guna pengembangan punya formula ni. Jadi 25. Jadi 25 tolak 10 20 tambah 8.
Betul tak? Ya. Ini pula 25 Tambah. tambah 20 root 2 Mana? tambah 8 kan? Dari sini kita dah tahu dah. Minus 20 root 2 plus 20 root 2 boleh potong. So tinggal apa dia? 5 tambah 25 tambah 8 jadi 33 Okey, 33 tambah 3. tambah 33 jadi 66. Jadi betul lah. Ini AC kuasa 2. Jadi AC ialah punca kuasa 2 bagi 66. Boleh dimudahkan tak? Tak boleh. Tak boleh Jadi 6 tak boleh. Tak boleh. Memang tak boleh. Jadi macam ni saja jawapan dia. Okey Good. Boleh dapat jawapan, very good. Okey. Nak buat yang mana? Alright. Okey, cuba nombor 3. Hai, alamak apa dia ni? Y tu pun cari 2 je. Kita kena susunkan lah. Maknanya Y tu kita kena letak kat belah kiri dan yang selebih ni semua sebelah kanan. Solution can be a bit tricky. Apa-apa pun kita try dulu. Hopefully kita dapat jawapan. Pindahkan ke semuanya kecuali Y sahaja ke sebelah kanan. Y kita kekalkan sebelah kiri. Sama dengan 9. Y sama dengan 9. Ya. Okey, kita try Okey, 2 pindah sana jadi minus 2. Satu persatu 3 root Y jadi sama dengan 6 root 3 tambah 3. tambah 3. Okey. 3. Alright, saya suka faktorkan. Saya nampak something Jadi boleh 3 kat sini. Root 3, 2 root 3 tambah 1. Betul tak? Jadi pom-pom kat sini habis. Jadi root Y bersama dengan 2 root 3 tambah 1. So sekarang kita kuasa 2 kan dua-dua belah. So kita dapat apa? Sebelah kiri kita dapat Y lah. Sebelah kanan kita dapat, okey, ini sekali lagi kita guna expansion formula tadi. Jadi A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2. Okey. So yang pertama ialah 2 root 3 kuasa 2 tambah 2 root 3
1 tambah 1 kuasa 2. Tadi bersamaan dengan 2 kuasa 2 jadi 4. 4 darab 3 jadi 12. 12 tambah 4 root 3 tambah 1. Jadi jawapan dia 13 tambah 4 root 3. Ini jawapan dia. Saya Macam mana dapat 9 ni? tak betul. Tak patut kan? Oh, tak kembang kan? Yang ni tak buat ini kena buat kan? Ini saya cuba teka macam mana boleh dapat 9 ni. 12, 4 dan 3, 12 turut 1. Saya tak pasti macam mana dapat 9. Tapi ada silap sikit lah kat situ. Okay. So jawapan dia beginilah. Alright. Ingat expansion yang formula macam ni. By the way, expansion ni tahu tak apa dia sebenarnya? Ya expansion. Macam mana kita dapat formula tu? Okay, buat sedikit uji kaji pula. Sedikit ulang kaji. Mana dia? Okay. Tadi saya sebut apa tadi? Formula A tambah B kuasa 2 adalah A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2. Kita dapat dari mana? Basically, A tambah B kuasa 2 ni adalah apa dia? A tambah B darab dengan A tambah B. Jadi kita darab lah. A darab A, kerana A darab B. Jadi apa? A kuasa 2 tambah AB. Tambah A. Kemudian AB darab A, B darab B. Jadi apa? A tambah A. AB tambah B kuasa 2. Tambah B kuasa. So yang dua ni? 2AB. Tambah 2AB tambah B kuasa 2. Di situlah kita dapat formula untuk expansion, pengembangan. Kalau A tolak B kuasa 2 pula, ini adalah apa dia? Sama lah juga konsep dia. A kuasa 2 tolak AB campur B kuasa 2. Jadi A kuasa 2 tolak 2AB tambah B kuasa 2. Di situlah datangnya formula untuk expansion, untuk pengembangan. Okay, ulang kaji. Alright. 4.5 dah. Ingatkan boleh masuk logaritma. Okay. Yang selainnya nak buat ke nombor 4. Nombor 4 ni nampak complicated sikit. Kita skip dulu lah nombor 4. Okay, tapi saya sangat-sangat galakkan Megat buat dekat rumah. Nombor 4 ni dan juga latihan intensif lah. Okay, buatlah kat rumah. Saya dapat jadi cekap lah. Sebab bila kita selesaikan masalah matematik ni, selalu dia jadi interdisciplinary juga. Selalu kita kena guna trigonometri lah, guna penyelesaian segitiga lah, teorem Pythagoras lah. Jadi knowledge untuk topik-topik lain pun diperlukan. Lakukan banyak latihan lah supaya kita jadi cekap. Okay, ada apa soalan tak? Faham ni. Boleh Okay, kita masuk hukum logaritma. Okay. Okay. Hukum logaritma. Saya buka page baru. Logaritma. Dalam bahasa Inggeris dia logarithm
Kita kena cari hubung kait di antara logaritma dan indeks. Sebenarnya dia ada hubung kait juga dengan set. Ada hubung kait dia. Jadi kita cari hubung kait. Hubung kait di antara logaritma dan indeks ataupun set to certain extent. Sebenarnya indeks dengan set ni konsep dia sangat-sangat serupa lah. Okey. Kita sebelum tu kita cuba ulang kaji balik indeks. Indeks yang kita nak kena tahu sekejap. Satu. Beberapa perkara yang kita mesti ingat, kalau A kuasa M sama dengan A kuasa N, dan maka M mesti bersama dengan N. Ini kita belajar dalam indeks. Providing that asas kena sama. Indeks berlainan tapi asas sama. Jadi kalau A kuasa M sama dengan A kuasa N, M mesti sama dengan N. Kedua, asas dia berlainan tapi indeksnya sama. A kuasa M sama dengan B kuasa M. Maka apa? Okey, ini asasnya berbeza tapi indeksnya sama. Jadi A adalah sama dengan B. Okey. Itu kita kena tahu. Right. Kemudian ini saya petakanlah. Ini sangat penting lah. Kadang-kadang kita nak selesaikan masalah algebra, kita boleh guna indeks. Kita boleh guna saja formula ini, hukum indeks ni. Kadang-kadang dia terlalu complicated, kita terpaksa guna logaritma. Ada penyelesaian indeks yang mudah, kita boleh selesaikan menggunakan indeks tanpa menggunakan logaritma. Tetapi apabila bentuk dia agak kompleks, dia agak sukar untuk diselesaikan menggunakan indeks, kita terpaksa gunakan hukum logaritma. Kenapa? Okey, saya tunjukkan kenapa. Contoh, saya tunjukkan contoh mudah dulu. Katakanlah saya bagi contoh paling mudah lah. Katakanlah 2 kuasa X adalah bersama dengan 4. Okey. Megat tahu tak X bersama dengan berapa? Ini soalan paling mudah sekali dalam indeks. Sama dengan 2. Exactly. X bersama dengan 2. Congak pun boleh. Sebab apa? Sebab 2 kuasa X adalah sama dengan 2 kuasa 2. Jadi kita guna pakai semula hukum yang tadi tu, yang pertama tadi. Asasnya dah sama dah. Asasnya 2. So bermakna X semestinya lah sama dengan 2. Okey. Next. Okay, ini yang paling mudah lah. Kemudian next, katakanlah saya ambil dari buku teks. 1000, ini kita kena A, ini B. 1000 adalah bersama dengan A kuasa 3. Jadi kita tahu tak A-nya bersama dengan berapa? Kita tengok 1000. 1000 adalah bersama dengan 10 kuasa 3, betul tak? Okey. 10 kuasa 3 adalah 10 darab 10 darab 10, iaitu 1000. Jadi A sama dengan 10 kuasa 3. Bermakna A sama dengan 10. A kuasa 3 adalah 10 kuasa 3. Dan kita terus saja gunakan hukum indeks yang kedua ni tadi. Sebab apa?
Sebab indeksnya sama, 3. Hanya asasnya yang kita tidak ketahui. Jadi sudah tentulah A bersama dengan 10. Okey. Kalau kita tengok yang C pula lagi mudah lah. Ini sangat-sangat mudah C-nya. Contoh N adalah bersama dengan 5 kuasa 3. Paling senang lah. Ini adalah 5 darab 5 darab 5. Ini lagilah straightforward. 125 tu dah dapat jawapan. Tetapi ada bentuk-bentuk kompleks kita tak boleh nak selesaikan dengan menggunakan teknik indeks. Contohnya apa? Contoh tadi contoh yang lain sedikit daripada buku teks. Macam mana ya? Sekejap ya. Katakanlah 60 bersama dengan 10 kuasa X. Jadi X bersama dengan berapa? Ini yang jadi susah. Sebab apa? Sebab kita tak dapat nak menukarkan 60 ni ke dalam bentuk 10 darab 10 ke darab berapa ni, kita tak boleh nak tukarkan. Dia tidak semudah contoh B tadi. Contoh B kita kata contoh B ke? Contoh A, tak semudah contoh A tadi. Kita kata 2 kuasa X bersama dengan 4. Jadi kita boleh 4 tu kita boleh bubuh 2 kuasa 2 dengan menggunakan asas yang sama. Tapi di sini kita tak boleh sama sekali nak equate, nak samakan 60 tu dengan 10 kuasa nombor satu nombor bulat, tak boleh. Nombor bulat kat sini kita tak tahu berapa. Jadi kita tak boleh selesaikan menggunakan teknik indeks. Boleh ikut so far? Bagat? On sekejap mikrofon. Boleh ikut tak? Boleh. Okey. Di sinilah datangnya logaritma. Ini boleh diselesaikan dengan menggunakan logaritma. Okey. 1. Ini dia punya problem statement. Problem statement dia. Problem statement soalan you apa? Kenyataan masalah. Problem statement lah saya kata. Problem statement. Ini problem dengan indeks yang tidak boleh diselesaikan dengan menggunakan teknik indeks. Kita guna logaritma. Tapi kita kena faham apa itu logaritma. Okey. Kalaulah kita ada satu persamaan A bersama dengan B kuasa C, kita boleh menukarkan apa yang objektif logaritma apa dia? Objektif dia ialah sekejap saya tulis supaya clear objektif logaritma ialah untuk meletakkan nilai indeks, bukan nilai, kita meletakkan indeks di sebelah kiri tanda sama juga. Okey. Sekarang ni C adalah indeks. Kita objektif logaritma, kita nak letakkan C di sebelah kiri tanda sama juga, dan apa dia statement seterusnya di sebelah kanan. Alright.
Ini dia punya konsep logaritma. Kita kena tahu ini sebagai indeks dan ini pula sebagai asas. Okey, itu asas dan C sebagai indeks. Apabila kita nak letakkan C sebelah kiri, kita gunakan logaritma. Itu dia punya simbol dia. Asas dia B. Asas dia huruf kecil di bawah sedikit daripada log. Jangan tulis macam ni. Tulis B tu kecil sikit sini. Dan juga nilai A tadi tu. Jadi di sinilah cara kita menukarkan bentuk logaritma dan indeks. Okey. Konsep dia logaritma ni mungkin pada mula dia susah juga nak kita nak absorb, kita cuba nak tangkap, tapi lama kelamaan dia akan jadi mudah. I promise you. Tapi kena buat latihan yang berterusan. Ingat objektif logaritma ialah untuk meletakkan indeks di sebelah kiri tanda sama juga. Okey, jap. Tak letak balik tadi. A bersama dengan B kuasa C. So kita boleh tukarkan dalam bentuk C bersama dengan log A asas B. Contoh yang tadi saya berikan tadi, 60 adalah bersama dengan 10 kuasa X. Jadi X berapa? Jadi kalau kita gunakan asas logaritma, kita tukarkan daripada indeks, kita boleh letakkan X di sebelah kiri. X adalah bersama dengan apa? Ialah logaritma of 60 asas 10. Jadi di sini cara kita tukarkan. Kita bukakan bentuk indeks kepada bentuk logaritma. Apabila kita dah bubuh bentuk tu, kita dah boleh guna kalkulator. Okey. Kau nampak kalkulator tak? Nampak. Jadi kita nak cari nilai X, kita bubuh log. Okey. Dalam kalkulator, kalau Megat guna Casio 570 apa nama tu, 570 something tu, kita tekan log dia punya asas dia automatik jadi 10. Kita tak boleh nak tukar dia punya asas dia. Log 10 saja. Kalau kita bubuh log 60, kita akan dapat nilai X tu. Nilai ialah 1.778. Iaitu 1.778. Itu nilai X dia menggunakan kalkulator. Alright. Okay, ini asas. Kalau tak percaya, tapi ini saya dah bundarkan kepada 3 titik perpuluhan. So kita cuba ambil balik 10 tu, kita letakkan balik ke dalam yang apa tu, equation asal. 60 bersama dengan 10 kuasa X. Kita gantikan nilai X tu dengan 1.778. Apa kita dapat? Kita definitely tak dapat nombor 60, tapi nombor yang dekat dengan 60. Tengok 10 kuasa 1.778. Kita dapat berapa? 59.979. Itu basically bersama dengan 60 lah. Okey. 5979 Jadi 10 sekejap. 10 kuasa 1.778 adalah bersama dengan 59.9 apa tadi tu?
Mana kalkulator? Mana kalkulator ni dia? 99.979. 979 ataupun lebih kurang 60 lah. Tahu tak kenapa kita tak dapat nilai tepat-tepat 60 kat sini? Sebab kita benda Sebab ambil benda ha, 3 dapat 2 sebab nilai X tu kita dah bundarkan dah. Sebab kita tak dapat nak bubuh nilai X yang tepat. Kita bundarkan. Sebab itulah apabila kita guna pakai semula nilai indeks 1.778, kita tak dapat nilai 60 tepat-tepat. 59.79. Tapi kalau kita bundarkan, dapatlah 60. Kita ambil contoh mudah yang lain. 1000 adalah bersama dengan 10 kuasa X. Ini contoh daripada yang tadi saya ambil tadi. Okey. Kita tahu dah X ni bersama dengan 3. Tapi kita guna teknik logaritma. X adalah bersama berapa? Kalau kita bubuh logaritma, iaitu log 1000 asasnya 10. Kita ambil kalkulator. dapat 3. Exactly. Log asas 10 dah tu, bubuh je 1000. Jawapannya 3. Apabila kita buat log 1000, dia sebenarnya kira berapa banyak kosong kita ada. 1, 2, 3. Jadi jawapannya 3. Jawapannya 3. Kalau tak percaya, bilangan kosong dia kita ambil. Log 10,000 katakanlah. Log 10,000 jawapannya apa? 4 lah, sebab kosongnya ada 4. 4. Kalau log 10 dapat 1. Log 100 dapat 2. Faham kan? Okey. Ini log asas 10 yang termudah. Okey. Jadi itu dia punya pengertian kepala logaritma, dan ini konsep barulah. Kalau orang tak pernah belajar logaritma, mungkin akan buat permulaannya akan keliru sikit. Bila kita nak ubahkan statement satu persamaan indeks kepada dalam bentuk logaritma, mungkin jadi confusing sikit. Tapi ini adalah satu skill yang perlu diasah. Itulah gunanya kita belajar dan kita buat latihan yang banyak. Okey. Contoh. Kena biasakan diri dengan logaritma ni. Katakanlah saya nak minta Megat convertkan, tukarkan dalam bentuk logaritma. N adalah bersama dengan A kuasa X. Boleh tak rasanya Megat bubuh ni dalam bentuk logaritma? Dia jadi log N asas A. Betul. Log N asasnya A. Bagus. Alright. Tapi ada syarat dia tau. Syarat dia apa? A mesti lebih daripada kosong dan A tidak boleh bersama dengan 1. Tidak boleh sama dengan 1. Ada complicated sikit. Kalau N A kurang daripada kosong, negatif, dia dah tak boleh nak jalan dah. A kena lebih dari 1. A mesti nilainya positif. Dan A tidak boleh bersama dengan 1. Okey. Boleh faham? Alright. Sekejap.
beberapa asas yang lain. Sekiranya A kuasa N adalah bersama dengan 1. A kuasa N bersama dengan 1. Maka kalau kita tukar dalam bentuk logaritma, dia jadi apa? N sama dengan log 1 asas A. Log 1 asas A. 1 asas A. Log 1 asas A. Dan cuba tengok statement ini, indeks ni sekejap. Tahu tak nilai N-nya berapa? Satu. Apa nombor apabila dikuasakan dengan apa asas nombor sorry. Saya nak rearrange balik saya punya ayat. Nombor apa apabila dikuasakan dengan N ni, dia akan jadi 1. Kosong, exactly. Kita cuba ambil kalkulator lah. 10 kuasa kosong berapa? 10 kuasa kosong adalah bersama dengan 1. 2 kuasa kosong bersama dengan 1 juga. Apa yang kita nak bagi tahu sebenarnya apa? Nilai N ialah bersama dengan kosong. Kalau ada log 1 saja, tak kira lah asasnya apa sekalipun, asalkan syarat ini dipenuhi. Log 1 saja mesti nilainya kosong. Okey, log 1 saja nilainya kosong. Log asas 10 untuk 1 pun sama juga. Log 1, ini asas 10 log 1 adalah bersama dengan kosong, dapat nilai kosong kat sini. Okey, ini basic. Ini basic yang kita kena tahu. Okey. Yang kedua. A kuasa 1 bersama dengan A. Okey. Kalau A kuasa 1 bersama dengan A, maka apa? Log A. Log A asasnya apa? 1. Asasnya A juga. Bersama dengan 1. Kita nak letakkan 1 tu di satu belah tanda sama juga. Sebenarnya saya boleh buat 1 macam ni, tapi tak kisahlah. 1 ni sebagai indeks, kita boleh letak sebelah kiri atau sebelah kanan, sebelah kita nak. Ini juga menceritakan satu lagi hukum logaritma yang asas. Kalau kita nak cari log untuk satu nombor, asasnya pun sama, mesti jawapannya 1. Contoh, log 10 asas 10 sama apa? 1. Guna kalkulator boleh log 10. Untuk log asas yang lain tak boleh lah. Log 10 sama dengan 1. Log 2 asas 2 bersama dengan 1. Whatever the value, asalkan syarat dia A mesti lebih daripada kosong. Log 8 asas 8 mesti 1. Kalau nombornya sama, asasnya bersama, mesti nilainya 1. Okey. So far kita dah summarize hukum indeks yang dua hukum indeks yang pertama. Dah pukul 5 dah pun dalam kita nak sambung kemudian. Iaitu log 1 asas A adalah bersama dengan kosong.
Dan log A asas A adalah bersama dengan 1. Okey. Log A asas A sama dengan 1. Log 1 asas apa saja A ni sama dengan 0. Ada soalan tak? So far? Faham ah? Okey, ini sebagai pengenalan kepada logaritma lah. Nanti kita sambung yang seterusnya next session kita lah. Okey. Hari Jumaat. Okey, saya mungkin kena reschedule lah hari lain sebab hari Jumaat tu saya nak pergi Terengganu sekejap Kita ada lesson sebanyak 8 lesson per month Jadi kita dah ada 3. Okey, saya rasa saya skip hari Jumaat ni. Okey, hari Jumaat ni 11 bulan Disember. Saya skip, maknanya kita still ada 8 sesi dalam semasa sebulan. Okey, jadi kita tak ada kelas lah hari Jumaat ni. Kecuali kalau ada perubahan lah. Buat masa ni memang saya plan nak ke Terengganu hujung minggu ni. Okey, kalau buat masa ni kita tak ada kelas Jumaat, kita jumpa hari Selasa. Alright Kalau ada perubahan saya beritahu. Okey, jadi itu sajalah. Okey. Kita jumpa lagi Jumaat Selasa depan insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama-sama.